Okey, persoalan Malaysia hari ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan hak pengguna untuk menyaman. Apatah lagi baru-baru ini kita tahu ramai yang terkesan akibat daripada tiada bekalan air bersih, tidak berjadual. Itu dan ikuran daripada tindakan mencemarkan sungai dan sebagainya. Dikongsikan 17 individu memfailkan tuntutan saman terhadap syarikat selenggara mesin dan jentera yang menyebabkan pencemaran sungai Gong ini. Jadi bila kita dengar tentang 17 saman yang difailkan ini, seolah membuka mata, maksudnya kita sebagai individu, kalau kita terkesan, kita juga boleh membuat perkara yang sama. Tapi sejauh mana pengetahuan kita untuk buat demikian? Dan situasi yang bagaimana sebenarnya yang boleh kita failkan saman. Baik, kita nak bersama dengan peguam kita pada hari ini, Tuan Fakrul Azman Abu Hassan. Terima kasih Tuan Fakrul bersama kami. Pastinya ini antara topik yang kita pun tak terjangka kan. Tak ada air, tak ada air lah. Redha je lah. 10 hari lah. Tapi bagaimana melihat apabila kata ada 17 individu ini yang tampil berani untuk menyaman syarikat yang disebabkan oleh pencemaran Sungai Gong tu. Mengambil contoh situasi inilah. Alright, saya bagi explanation sikit ya. Bila kita pergi court ni, dekat Malaysia ni kita ada hak menuntut tu, kausa tindakan kita ada dua lah. Sama ada under contract ataupun under tort. Kontrak tu kalau kita ada perjanjian, ada perjanjian orang tu langgar, kita boleh saman. Tapi tort ni lebih pada kecuaian, negligent. Macam contoh, rumah kita ada sebatang pokok tumbang, kena rumah sebelah. Sebabkan pokok kita tu dia mengalami kesusahan dan kecederaan, kita boleh ambil tindakan. Kecuaian kita untuk menguruskan ataupun menjaga apa yang ada dalam tempat kita. Jadi benda tu sama juga dalam kes air ni, kan? Kenapa tak ada air? Bukan sebab kemarau, tetapi sebab kecuaian satu pihak kerana melepaskan bahan-bahan toksik ke dalam sungai dan sebagainya, kan, menyebabkan air tidak dapat dibekalkan. So di situ kesan daripada perbuatan dia, kita tak ada air. Kalau kita 3 hari tak ada air, kita akan katalah duduk rumah flat tingkat 15, kan. Jadi kita nak angkat air apa semua. Lepas tu nak pergi kerja, jadi banyak benda yang kita tak boleh buat, so menimbulkan kerugian pada kita. Jadi pada sebab perbuatan dia tu, kita rugi, kita ada kausa tindakan, kita boleh ambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kecuaian. Okey. Bagaimana kita nak tahu sama ada ini perkara yang boleh kita ambil tindakan? Tapi satu sebab kontrak, satu lagi tort. Adakah kita boleh membuat penilaian sendiri ataupun memang kena cari juga ada sebarang perjanjian yang dimeterai untuk apabila selalu berlaku kecuaian dan sebagainya ataupun tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kita boleh mengambil tindakan undang-undang? Dalam kes tort ni tak perlukan sebarang perjanjian. Berlaku je kecuaian, perbuatan khianat dan sebagainya dan memberi kesan pada kita. Yang penting ada kesan. Kalau tak ada air tu tak beri kesan. Contoh kita memang tak mandi, kan. Tak apalah, kan. Tapi kalau memberi kesan, maka kita ada hak untuk mengambil tindakan. Kesan dia daripada segi kesusahan, kan, kerugian dan macam-macam perkara yang kita boleh lakukan. Kalau kita jual kuih, tak boleh nak buat kuih, air tak ada. Jadi rugi daripada segi perniagaan. Kita boleh ambil tindakan sebab perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dari segi macam kadang-kadang sesetengah ataupun segelintir lah, saya rasa mungkin kebanyakan daripada kita tidak tahu berkenaan dengan isu ini. Tadi Tuan Fakrul katalah perniagaan terjejas, kesihatan diri pun kalau misalnya ada ibu bapa belum jaga dan sebagainya, sakit pun terjejas. Perkara-perkara yang bagaimana boleh dijadikan kronologi untuk kita minta ganti rugi itu? So kalau daripada segi individu, contohnya kesusahan untuk kita menguruskan rumah tangga, untuk dapatkan air, dan kita kena mungkin pergi tempat yang lebih jauh untuk dapatkan air, kan. Kemudian mungkin anak tak dapat pergi sekolah, kan. Lagi satu, pakaian pun ada masalah, tak boleh nak basuh apa semua, tak boleh nak cuci. Dan juga tuntutan tu bukan saja fokus pada kerugian yang macam terjadi pada kita. Kita boleh juga buat tuntutan untuk ganti rugi teladan. Supaya tuntutan kita itu, perbuatan itu menjadi teladan supaya tidak dilakukan lagi. Ganti rugi ganti rugi teladan, kan, atas perbuatan-perbuatan begitu, supaya company lain ataupun mana-mana syarikat ataupun kilang lain iktibar tidak mengambil tindakan. Tu kita penalize dia dengan membayar satu ganti rugi. Supaya dia beringat dalam kata lain. Kita tolak tepi situasi air lah. Kita dah nampak ada bilangan saman yang boleh dikatakan banyak jugalah, ya.
Kalau boleh kita ambil satu senario yang baharu, barangkali Tuan Fakrul boleh tunjukkan contoh jalan berlubang di hadapan rumah saya. Siapa yang patut saya filekan sama ataupun ambil tindakan ataupun bagaimana prosesnya sebenarnya? Okey, jalan berlubang ni tengok siapa yang maintain lah. Kalau maintenance tu di bawah contoh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, so mereka bertanggungjawab kan, atau di bawah majlis daerah bertanggungjawab, atau local council bertanggungjawab untuk memastikan jalan itu proper kan. Sebab kita ada kes yang berlaku di highway yang menyebabkan kejadian aksiden tu kerana lubang. Ada satu kes yang saya pernah buat, tayar lori jatuh tinggal di jalan raya, kereta terlanggar. Maintenance adalah di bawah pihak yang menjaga lebuh raya. Jadi kita ada kuasa tindakan untuk mengambil tindakan, dan pihak-pihak ni even jalan tu semua tu ada insurans, insured. Even pokok yang ada di Kuala Lumpur ni, pokok-pokok tepi jalan tu ada insurans dia. Jadi kalau kita ambil tindakan pun pihak insurans yang akan uruskan untuk pembayaran. Jadi jangan risau, ambil je tindakan, terlanggar batu ke, masuk lubang ke, masuk longkang. Adakah tindakan itu boleh diambil hanya selepas berlakunya kecelakaan, ataupun bila kita nampak ni boleh mengundang bahaya ni, kita boleh ambil tindakan? Tempoh hayat. Dia bila memberi kesan pada kita. Tapi kalau sebelum berlaku kita boleh buat laporan supaya mereka mengambil tindakan bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlakulah. Tapi kausa tindakan bila ia memberi kesan pada kita. Bila ia memberi kesan saja. Baik. Saya kira ini antara topik yang agak menarik. Kita boleh buka talian saya rasa. Boleh kalian hubungi kami di sini 0377261603. InsyaAllah kita akan merujuk kepada peguam kita, Tuan Fakrul. Baik. Baru-baru ini mungkin ada juga bila kita tahu Kuala Lumpur bukan dalam masa tahun ni je dah beberapa kali dah banjir kilat, Tuan Fakrul. Kan? Mungkin ada segelintir yang berpendapat bahawa ni kereta dah rosak ni beberapa kali nak rosak kan dan sebagainya. Adakah keadaan seperti itu mereka boleh memfailkan saman ataupun hanya keadaan tertentu saja? Okey. Ni banyak, kalau tengok pada kejadian tu adalah natural disaster kan, kejadian bencana alam dan sebagainya kan. Tapi ada juga kita boleh tengok daripada segi bagaimana cara menangani, pihak berkuasa menangani masalah tersebut. Kalau dia berulang-ulang kan, kenapa boleh berlaku berulang-ulang? Mesti ada tindakan-tindakan yang sepatutnya bagi mengelakkan kejadian-kejadian tersebut berlaku. Jadi ada kesan pada kita, ada kesan pada kenderaan kita, dan ada kesan mungkin pada bangunan kita. Jadi di situ bila ada berlaku kesan, kita ada kuasa tindakan. Tetapi kita kena pastikan juga bahawa tindakan-tindakan yang sepatutnya tidak diambil oleh pihak-pihak yang berkuasa bagi memastikan masalah itu dapat ditandatangani. Maknanya kena ada expert evidence jugalah. Kan bukan sekadar kita cakap je. Natural disaster act of God ni kita tak tahu kan. Jadi kalau kita kata tunnel, macam mana masalah tunnel tu, kenapa tunnel tu tak boleh menampung? Kan sebab kan tunnel dah disediakan, kenapa masih berlaku? Tapi kita kena panggil dapat pakar yang tahu berkaitan dengan masalah itu untuk memastikan bahawa memang berlaku kecuaian daripada pihak yang berwajib dalam menangani masalah. Okey, mengambil contoh situasi banjir kilat ni. Misal kata saya letak kereta di tempat parkiran di bawah tanah. Kemudian kereta saya tenggelam, saya rugi banyak. Dan sebelum, adakah saya perlu tahu tentang situasi, menuntut penjelasan daripada pihak terbabit ini tentang fungsi terowong, smart tunnel dan sebagainya, contohlah ya, sebelum tindakan diambil, ataupun saya boleh, walaupun saya tak tahu apa cerita, yang tahu kereta saya dah tenggelam, saya boleh terus ambil tindakan undang-undang? Kepada saya, kita kena pastikan dululah kan, sebab ini besar. Skop yang kita nak ambil ni adalah bukan benda yang kecil, bukan satu batu jatuh daripada bangunan kena kereta kita. Dia melibatkan satu bandaraya. Betul. Kan, dan lebih complicated technically lah kan, nak tengok sebab-sebab berlaku. Kalau kita parking dekat parking kereta, biasanya pihak bangunan pun akan tulis parking at your own risk, kan. So dia ada exception clause, dia pun tak nak terlibat dengan apa-apa masalah kan. Dan kadang-kadang ini kawasan banjir, jangan parking di sini, dia dah warning kita dah kan, tapi kita parking juga. So bila kita parking juga, maknanya volunteer non-fit injuria. Kalau kita volunteer membuat sesuatu yang memang kita tahu ada injury akan berlaku di situ, kita tak dapat tuntut ganti rugi. Perkara kecil tu kita kena buka mata je. Betul. Seperti yang kata yang kita ada bekalan air tu kan. Berapa, katalah tiba-tiba baru tersedar, rupanya boleh saman. Jangka hayat tu berapa lama yang boleh kita tuntut saman tu?
Okey, limitation period untuk tuntutan-tuntutan TOT ni 6 tahun lah. Dalam tempoh 6 tahun kita boleh ambil tindakan. Walaupun orang lain dah ambil tindakan, kita ambil tindakan kemudian ataupun kita tunggu orang tu kes dia menang ataupun tak, kita ambil tindakan, kita boleh gunakan kes dia sebagai presiden lah. Kan? Tapi time limit je adalah selama 6 tahun. 6 tahun. Contoh misal kata dah menang saman yang 17 ni, contoh Ya. Lepas tu kita masih lagi boleh. Boleh. Asalkan ada kesan pada kita lah. Kesan pada kita. Jangan sebab orang sama kita nak saman juga. Tapi kena pastikanlah ganti rugi kita tu memang agak menarik lah kan, jumlah yang munasabah lah. Sebab kalau ada contoh, ada satu kejadian oil spill kan dekat laut, tuntutan dibuat oleh nelayan-nelayan terhadap kapal yang yang minyak dia terjatuh dan semua menyusahkan mereka untuk mencari makan. Jadi mahkamah bagi ganti rugi setakat pendapatan harian dia. Kalau 6 hari, kalau sehari dia boleh dapat dalam 6,000, 6,000 tu aja yang mahkamah bagi. Sebab dia bukan nak, maksudnya benda tu kadang-kadang kena tengok kecuaian tu daripada segi aspek apa untuk mahkamah buat mitigasi lah. Okey. Baik, Tuan Fakrul, kita ada pemanggil. Okey. Baik, dari Putrajaya. Hello. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Fatimah. Saya Fatimah daripada Putrajaya. Ya, silakan soalan kepada peguam kita. Saya nak tanya lah Puan. Sekiranya kata jiran sebelah rumah saya, dia ada bela binatang ternakan. Kemudian macam-macam kucing kan. Tapi memang dia tak jaga betul-betul lah. Walaupun kita dah bagi nasihat, dah bagi elok-elok, dah cakap elok-elok. Tapi macam tahi dia kencing dia memang mengganggu betul kan. Bau dia ni ya? Bau dia terlalu busuk. Jadi macam mana cara kalau kita nak ambil tindakan tu ya? Dah berapa lama dah nasihat tu? Dah lama dah saya ingat dah makan 2-3 tahun. Lama sangat. Jawapannya apa Puan? Ya? Jawapannya? Jawapan jiran tu? Jawapan jiran tu habis macam tu je. Dia diam macam tu dan kita pun dah pernah mengadu pada majlis daerah. Dan majlis daerah tengok habis macam tu je. Okey. Sekarang ni haiwan peliharaan tu buat kekotoran di rumah puan ke ataupun cuma bau je lah daripada rumah sebelah? Dia sebabkan dia pun dah melangkaui batasan dinding tembok rumah saya tu. Kadang-kadang dia datang juga lah kucing tu keluarkan najis kat situ. Baik. Kencing kat situ. Okay. Jadi dia macam tak ni lah Puan, tak indahkan. Okey, baik. Kita tanya. Terima kasih Puan Fatimah. Kita dengar jawapan daripada peguam kita ya. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup berjiran pula. Itulah dia. Sebab kes hidup berjiran ni kalau kita belajar law dulu, kes yang paling famous dalam bab tort yang menyebabkan mengganggu sebelah rumah ni kita panggil rule of Ryland versus Fletcher. Okey. Ryland versus Fletcher ni saya nak sebut balik ni. Dia buat pembetungan air di rumah, air tu melempah. Okey. Kena rumah jiran. Di situlah mulanya kisah negligent ataupun kecuaian tu. Jadi samalah dengan kes kucing tadi kan. Kita bela kucing tapi kita tak jaga kan, memberi kesan kepada sebelah rumah. Kalaulah kata makcik ke tadi ada anak dia asma ke apa kan, memang tak boleh tahan kan dengan bau dan sebagainya. Tapi kalau biasanya kalau duduk apartmen senang sikit kan, pihak pengurusan akan ambil tindakan kucing semua kan. Tapi kadang-kadang bila di rumah subah-subah ni susah sikit untuk diambil tindakan. Tetapi puan tu tadi pemanggil tu boleh ambil tindakan sendiri. Kalau tak ada apa-apa, dia ambil tindakan untuk saman orang sebelah. Mungkin boleh minta satu injangsi untuk mengarahkan supaya kucing-kucing tu dikeluarkan pada rumah. Sebab memang ada kesan. Tapi kena ambil all the evidence. Ambil gambar kucing, gambar tai kucing and everything. Segala gangguan tersebut kena ada untuk ditunjukkan pada mahkamah. Tapi daripada segi undang-undang, dia boleh ambil tindakan. Okey, baik. Satu perkara yang disebutkan tadi ialah dimaklumkan kepada pihak PBT juga. Jadi adakah tindakan perlu diambil ke atas PBT juga? Sebab tak ada tindakan atau macam mana? Laporan. Tindakan PBT ni kalau laporan itu memang ada sepatutnya tindakan diambil tapi tindakan tidak diambil, maka kita boleh buat laporan kepada tempat yang atas lagi lah kan. Ataupun kalau ada berlaku benda-benda yang pelik kat situ, sekarang ni orang semua banyak report kat SPRM contohnya kan. So kena pergi kepada departmen lain lah.
Kalau di situ tak berlaku apa-apa tindakan. Okey. Baik. Okey, Tuan Fakrul, kita ada soalan daripada rakan Facebook kita, Yeli. Muhammad Azmi Azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pula sekiranya pihak telekomunikasi tidak memberikan perkhidmatan yang terbaik seperti coverage internet terlampau perlahan, aduan sudah banyak kali dibuat tapi masih tiada perubahan. Bolehkah pengguna menyaman pihak telco ini? Soalan menarik Semua ni. tersenyum dalam studio ni. Yang ini dah di luar skop thought lah. Okey. Ini bukan negligent. Bila kita ambil line telefon, kita ada kontrak actually kan. Kena baca kontrak tu kan. Ada tak exemption clause? Kan bila kita tak dapat coverage, mungkin dia cakap dia tak garanti contohnya coverage dia akan penuh kan. Ada agreement tu semua. Jadi kena tengok sebab ini bukan lagi masalah kesesuaian. Ini adalah masalah apa yang dijanjikan. Jadi kalau sekiranya dalam agreement tu very clear, dia janji kat you dapat berapa gig ke apa whatever it is, Konsisten, tengok dalam tu tapi tak konsisten, you can sue based on the agreement antara you dengan telco lah. Jadi tu tak ada masalah, ada tulis dalam tu. Itu kontrak Yes. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak dapatkan talian tu, Kalau hujan? sign aja tak nak baca kan. Kena baca. Kalau hujan itulah dia. Kena baca apabila memberikan kontrak ni. Tuan Fakrul, terima kasih banyak sudi kami. Saya rasa ni mungkin kita bawakan lagi segmen kedua. Betul kan. dia. Banyak lagi kita nak tanya. Banyak orang nak saman ke apa ni? Tak. Ilmu betul. lah Tuan Fakrul. Ya. Baik, Tuan Fakrul Azman Abu Hassan, peguam kita. Terima kasih banyak-banyak. Sama.